Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang dihormati Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 9300 projek kecil. Apakah jenis projek kecil yang dimaksudkan di bawah JPM ini dan berapakah jumlah maksimum dan minimum yang diperuntukkan bagi setiap projek bagi setiap parlimen, dan adakah pihak pembangkang dibenarkan untuk membukakan permohonan projek kecil ini dan apakah prosedur urgensi yang terlibat. Yang kedua, merujuk kepada 9400 perkhidmatan kerajaan digital, adakah pihak kerajaan bercadang untuk memberikan peruntukan bajet kepada pembinaan pejabat-pejabat mukim bagi pemimpin komuniti untuk melancarkan perkhidmatan digital dan membekalkan peranti digital kepada mereka, dan adakah kerajaan bercadang untuk mempercepatkan projek liputan 5G khususnya di kawasan sempadan, kerana sebagai contohnya itu 4 Thailand telah pun memakai 5G di 76 lokasi yang berdekatan, tapi kita di Kelantan masih lagi mempunyai 4G dan belum ada rancangan untuk 5G difahamkan untuk 2023. Adakah kerajaan boleh memberikan peruntukan khas bagi memastikan ia dapat dijalankan di kawasan sempadan kerana ia membawa imej kepada negara. Di bawah butiran 93600 projek mesra rakyat, berapakah projek mesra rakyat yang telah diluluskan di Parlimen Tumpat untuk 2022 dan 2023, dan berapakah jumlah peruntukan yang telah diluluskan bagi Parlimen ini, dan untuk butiran 0800 baik pulih sungai, apakah mekanisme yang diperlukan untuk mempercepatkan satu bantuan bagi pemulihan sungai di Teluk Renjuna yang akan cetek yang menyebabkan ketika air surut dan menyebabkan bot ambulan tidak dapat digunakan untuk membuat rawatan kecemasan kepada penduduk pulau. Di bawah butiran 010600, antara fungsi JCOM adalah untuk membekalkan atau memberikan pendidikan kepada secara tempatan. Apakah silibus yang akan digunakan dan apakah yang saya cadangkan supaya dilibatkan penglibatan sejarawan tempatan dan muzium di muzium negeri supaya kita mendapat sejarah yang benar bagi parlimen masing-masing. Di bawah butiran 03100, Majlis Kerajaan Negara memandangkan di negara kita ini bukan hanya lagi menjadi negara multiracial tetapi pelbagai nationality. Apakah langkah yang diambil oleh pihak Majlis Kerajaan Negara khususnya untuk menjaga keselamatan, kerana pada hari ini pelbagai pihak dalam negara dan kadang-kadang timbul masalah komunikasi yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Di bawah 060200, Biro Pengaduan Awam, saya ingin bertanya kenapakah kadar penyelesaian aduan daripada 90% 2021 telah turun kepada 80% 2022 dan dijangka 80% juga pada 2023, dan khas untuk berkenaan dengan NADMA, adakah pihak kerajaan bercadang untuk menubuhkan Crisis Digital Command Center di Kelantan bagi memastikan pemantauan kepada beberapa jajahan yang sering dilanda bencana, dan adakah kerajaan telah mempunyai mekanisme untuk menyepadukan semua data bagi mangsa bencana di kawasan-kawasan yang sering terlibat dengan bencana, dan adakah keadaan bercadang untuk memberikan kos bagi pihak rancangan fizikal negara mengkaji cadangan penempatan semula perkampungan-perkampungan yang sering dilanda bencana khususnya di beberapa negeri di pantai timur. Bagi maksud 030400 Angkatan Pertahanan Awam, saya memohon untuk Tumpat Data Panjang memerlukan pejabat daerah bagi APAM, kerana kedua-dua tempat ini belum mempunyai pejabat daerah yang hanya ada di Kota Baru dan Kuala Krai sahaja, dan saya juga mencadangkan agar pihak kerajaan memberikan sedikit bajet dan peruntukan terus kepada semua sukarelawan di bawah APAM bagi caruman wajib per KSU dan juga KWSP. Seterusnya lagi di bawah 03400 Kompleks Latihan Islam Tahfiz dan Pusat Komuniti Orang Asli, apakah status dan statistik orang asli yang berada di pusat komuniti kebudayaan, berapakah orang hafiz yang telah pun dilahirkan, dan saya juga ingin bertanya kepada pihak kerajaan berkenaan dengan 050200 iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, berapakah kaki tangan dan unit manakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan dan menguatkuasakan kerja-kerja mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam khususnya di ibu kota. Bagi 0050300 Jawi, saya ingin bertanya adakah pihak kerajaan di Jawi telah pun memfatwakan tentang LGBT, dan adakah fatwa itu telah pun diwartakan, dan apakah implikasi undang-undang terhadap pelanggaran fatwa tersebut, dan adakah pihak kerajaan bercadang untuk mengemukakan dan menuduh orang-orang yang terlibat dalam perarakan di kalangan orang Islam dalam perarakan yang melibatkan dakwaan ataupun ajakan kepada LGBT. Terima kasih.